Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey. Contoh yang kedua, aplikasi ini adalah sebenarnya dia berkenaan dengan bentuk 3 matra. Okey, 3 matra adalah 3 dimensi. Okey. So, sebenarnya dia sama je, cuma kita kena imagine lebih sikit. Okey, kita kena aplikasi segitiga yang kita dah belajar. Okey. So, kita tengok dulu soalan. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah prisma kaca dan lakaran bagi prisma itu. Keratan rentas prisma berbentuk segi 3 sama sisi. Maksudnya prisma ini adalah semua sisi ni adalah segitiga. Bila kita potong keratan rentas dia, kita akan menghasilkan segitiga sama sisi ya. Jadi panjang dia punya tapak dia, ni sending dia semua 6. Okey. Yang berukuran 6 cm setiap sisi dan tinggi prisma itu adalah 8. Bermaksud sisi dia ni semua 6 dan panjang dia, tinggi dia daripada hujung tapak ke bawah, tapak ke tapak adalah 8. Okey. Dan hitung. Soalan dia ada 3. Yang pertama, sudut antara BD dan CD. Cari luas segitiga BCD. Dan C, cari sudut antara sata BCD dan sata tegak BCEF. Okey, kita cari dulu sudut antara BD dan CD. Okey, kalau kamu perhatikan di sini, kita cari sudut BD. BD mana BD? BD yang bawah ni kan? Jadi kita menggunakan apa? Kita menggunakan segitiga ini. Okey, maksudnya di sini kita menggunakan teorem Pythagoras. Ini adalah sudut tegak. Jadi bagaimana kita menggunakan teorem Pythagoras? Kita nak cari sudut BD, sudut di antara BD dan CD. Mana CD? CD sini. Jadi kita cari yang tengah-tengah ni. Cari sudut BD dengan CD. So kita nak cari sudut tengah-tengah ni Okey, jadi nak cari sudut tengah-tengah ni kita kena tahu sisi lah. Sisi BD dan sisi CD. BD dengan CD ni sama sebenarnya. Okey, BC kita tahu dah 6. So, apakah sisi CD ataupun BD? Kita gunakan teorem Pythagoras. Okey, kita tahu bagaimana nak mencari CD. CD ni berkaitan dengan segitiga CDE ataupun segitiga BDF. Boleh belaka. Jadi, kita tahu dia punya sisi DE tadi adalah 6 kan? 6. Okey, so sini 8. Kita gunakan teorem Pythagoras. Okey. 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 punca kuasa. So, kita akan dapat CD ini adalah 10. Okey, 10. Okey, so kalau kita tengok di situ, 10 ini adalah panjang CD. Okey, jadi 10 ni adalah sama dengan 10 BD. Jadi BD dengan CD adalah sama, 10, 10. BC kita dapat 6. Jadi bagaimana kita nak cari sudut? Diberi 3 sisi, kita menggunakan petua kosinus. Okey, di mana 6 kuasa 2, iaitu sisi yang bertentangan dengan sudut yang kita nak cari, sama dengan 10 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2, iaitu sisi di sebelah kiri dan kanan, tolak dengan 2 darab 10 darab 10 cos sudut BDC, iaitu sudut D tadi. Okey, so kita selesaikan dan kita akan dapat sudut BDC tadi adalah 34.92. Okey, so itu adalah sudut BDC. Kita dah jawab soalan A. Kita tengok pula bagaimana untuk mendapatkan soalan B. Soalan B dia tanya kita luas segitiga BCD. Luas segitiga BCD. Okey, maksudnya kawasan yang berwarna biru ini. Bagaimana kita nak menggunakan? Okey, sama ada kita nak menggunakan rumus Heron ataupun rumus 1/2 AB sin C. Okey, so boleh belaka sebenarnya sebab 3 sisi dah diberi, so kita boleh gunakan rumus Heron. Tapi di sini dia menggunakan rumus 1/2 AB sin C. Okey, sin C tadi adalah 34.92, iaitu sudut D. 1/2 AB adalah kiri kanan sisi ini
Dan kita akan dapat luas segitiga BCD ialah 28.622. Okey ya? Boleh? Okey. Kita tengok kepada soalan C. Untuk mencari sudut antara sata BCD. Sudut antara sata BCD ni dengan sata tegak BCF. Yang ini kena imagine sikit. BCEF ni yang tinggi ni, yang berdiri ni. So dia nak cari sudut di antara sata biru dengan yang ini. Okey. So bagaimana untuk kita selesaikan? Okey. Kita tengok kepada yang teacher dah lukis ni. Okey. Begini sebenarnya. Kita nak menyelesaikan. Okey, kita nak mencari sudut dia ni di antara satah biru dengan satah yang tegak. Jadi kita tidak boleh menggunakan segitiga yang luar ni segitiga DEC dengan segitiga DBF untuk selesaikan sebab dia bukan segitiga sudut tegak. Jadi bagaimana kita nak cari sudutnya? Kita kena buat kita kena potong ni tengah-tengah ni, okey, untuk mendapatkan segitiga sudut tegak sebenarnya. Okey. Jadi sudut yang kita nak cari sebenarnya adalah sudut di sini. Itu adalah sudut sata BCD dengan sudut tegak ini. Ini tengah-tengah ini yang sudut kita nak cari ya. Jadi bagaimana kita nak mencari sudut yang berada di tengah-tengah ini? Okey. So, kita tahu dia punya sisi dia semuanya adalah 6. Jadi sini adalah 3. 3. Jadi sini pun 3. Okey, so bawah ni pun 3. 3 sebab panjang sisi ni adalah 6. Okey, so yang tegak ni tadi adalah 8. Jadi dia kekal 8. Okey, so dia kekal 8. Okey, yang tengah-tengah ini tadi kita tahu tak? Kita tak tahu ini kita tak tahu. Tapi kita tahu ini adalah 6. Okay. So first step, bagaimana nak cari sudut ini? Kita kena tahulah berapa sisi dia. Sini 8, sini berapa sudut dia? Kita tak tahu kan? Jadi kita sudut pula. Sisi sini kita tak tahu kan? Jadi kita kena selesaikan bagaimana nak mencari dia ni. Kita guna yang ini. Segitiga yang atas ni guna apa? Teorem Pythagoras. Jadi 6 kuasa 2 hypotenuse tolak dengan 3 kuasa 2. Kita akan dapat jawapan dia. Seperti kita reverse balik tadi ni. Okey, nak cari panjang DH tadi. DH tu maksudnya D hingga yang tengah-tengah yang teacher lukis tadi So, guna teorem Pythagoras. 6 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 punca kuasa kita dapat 5.1962. Bermaksud, okey, yang ini ni adalah 5.1962. Okey. So, kita dah dapat satu sisi. So, tegak ini 8. Jadi, bagaimana nak cari sudut? Kita gunakan fungsi trigo yang kita dah belajar masa menengah rendah. So, cah towa. Ini adalah sudut bertentangan. Sini adalah hypotenuse. Dan 8 inilah adjacent ataupun sudut bersebelahan. Jadi, kita nak guna apa? So, cah atau towa. Kita guna apa dia? O dan A, iaitu towa, tangent A. Jadi tangent theta adalah apa? O 5.1962 bahagi 8 dan kita selesaikan theta, kita akan dapat berapa? 5.1962 bahagi 8. So, kita akan dapat shiftan Jangan lupa 33 darjah. Okey. So, sudut DGH yang kita nak cari tadi ialah 33 darjah. Okey, anak-anak semua, teacher harapkan kamu fahamkan betul-betul dan cuba buat semula contoh-contoh yang teacher bagi untuk lebih jelas dan lebih faham. Okey, itu saja untuk hari ini. So, tamatlah kita bab yang ke-9 iaitu penyelesaian segitiga. Kita terus buat latihan dan semoga bermanfaat. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.